Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan kami berkongsi berkaitan dengan tata cara bertayamum. Terdapat banyak ayat Al-Quran yang menegaskan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kemudahan bagi hamba-Nya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mahu menyulitkan hamba-Nya. Antaranya, Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Maksudnya, Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan Ia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Dalam Islam, taharah ada dua cara. Yang pertama, taharah asliyah, yakni taharah utama, iaitu taharah yang menggunakan air seperti wuduk dan mandi wajib. Yang kedua, taharah badaliyah, yakni taharah pengganti, iaitu dengan menggunakan tanah atau debu sebagai pengganti air yang dinamakan tayammum. Tayammum ialah menyapu muka dan kedua-dua tangan menggunakan debu mengikut syarat-syarat tertentu. Tayammum merupakan satu keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. tayammum boleh dilakukan dengan menggunakan semua permukaan bumi yang bersih, walaupun tidak kelihatan debunya, seperti pasir, batu-batuan, dan permukaan tanah yang lembap atau kering. Tayammum juga boleh menggunakan semua jenis permukaan yang suci, seperti dinding atau tembok, walaupun debu atau tanah tidak jelas kelihatan padanya. Bilakah seseorang boleh bertayamum? Disebabkan tayamum merupakan taharah pengganti, maka seseorang itu tidak melakukan tayamum kecuali ada sebab apabila hendak melakukan sesuatu ibadat yang memerlukan ia bersuci. Seseorang itu dibenarkan untuk bertayamum dalam keadaan berikut. Yang pertama, tidak menemui air. Ketiadaan air merupakan sebab yang jelas dibenarkan untuk bertayamum. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Yang kedua, orang sakit atau cedera yang bimbang sekiranya menggunakan air akan mendatangkan mudarat. Yang ketiga, air yang ada hanya mencukupi untuk keperluan harian, seperti minum dan memasak. Dan yang keempat, air yang digunakan terlampau sejuk yang boleh memudaratkan. Cara bertayamum yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah sebagaimana sabda baginda, "Innama kana yakfika hakadha." Wa daraba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bikaffayhi al-ard wa tanfakha fihima thumma masaha bihima wajhahu wa kaffayhi. Sesungguhnya cukuplah bila kamu lakukan begini. Ditepuk kedua tangannya ke tanah, lalu dihembuskan, kemudian disapukan ke muka
dan kedua-dua belah tangan sehingga ke pergelangannya. Riwayat Bukhari. Apabila kita bertayamum, yang pertama, kita berniat dalam hati untuk bertayamum. Yang kedua, membaca tasmiyah. Yang ketiga, menepuk kedua-dua tapak tangan dengan sekali tepukan pada debu yang suci. Yang keempat, menipiskan debu di tapak tangan. Dan yang kelima, menyapu muka dan kedua-dua pergelangan tangan. Perkara yang membatalkan tayamum. Yang pertama, semua perkara yang membatalkan wuduk. Yang kedua, mendapatkan air bagi mereka yang bertayamum kerana ketiadaan air. Yang ketiga, sembuh daripada sakit atau cedera yang menghalang mereka menggunakan air. Kesimpulannya, dengan adanya syariat tayamum, ini menunjukkan bahawa agama Islam memudahkan urusan umatnya dalam meneruskan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala serta mampu diamalkan. Allah Subhanahu wa taala tidak sekali-kali ingin memberatkan hamba-Nya, maka ia seharusnya memberi motivasi kepada kita untuk sentiasa bersyukur di atas nikmat syariat dan keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, terutamanya ketika bersuci. Semoga Allah memberi taufik kepada kita untuk sentiasa taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala serta mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.